Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Tawdih Syarah Al-Idah fi Manasik Al-Hajj wal Umrah, ditulis oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kita sambung balik dalam perkara apakah yang wajib dikenakan kepada orang yang meninggalkan perintah surah atau melakukan perkara yang diharamkan. Kita sambung itulah dah. Ashab kami berkata, sunat bagi yang tamattu', buat haji tamattu' di mana dia ahli puasa berihram. Haji sebelum hari kena dia puasa. Sebelum hari kena itu dia puasa itulah puasa sunat lah. Sebelum dia ihram haji dah. Iaitu berpuasa pada hari kelima, 6 dan 7 lah. Biar jadi 3 hari lah. Modalnya 5 dan 7 lah. Puasa 3 hari di masa buat haji dan 7 hari di kapur lah dah. Jadi hak ni 5 dan 7 tu modal lah. Satu je puasa. Dan mesti niat puasa pada waktu malam kerana hukumnya wajib. Pasal dia bayar dam kan. Dam tamattu' ni. Dengan dia tak boleh undang lain dia buat ni lah. Maksudnya 3 hari di Mekah. Dia buat masa musim haji. Lepas tu 7 hari di kampung. Jadi benda ni wajib kena ingat waktu malam lah. Ataupun yang ada hadiu sunat ihram dengan haji pada hari ke-8 yang telah terangkan. Kalau ada korban kena korban lah dah. Dia maksudnya dia nak sembelih sebagai dam haji tamattu' tu, dia kena buat hadiah kat sembelih lah. Sunat ihram dengan haji pada hari ke-8 yang telah terangkannya. Apabila dia luput puasa 3 hari di musim haji, mengikut pendapat yang barulah qaul jadi Mashfi'in, di musim haji hendaklah dia qadanya. Tetapi tidaklah dikenakan dam lah. Inilah juga pendapat yang Malik. Abu Hanifah berkata dikenakan ke atasnya 2 dam. Pertama dam tamattu', yang seterusnya kerana mentakhirkan puasa 3 hari lah. Mazhab kita ni secara umumnya dia tak kena bayar dam lah. Dia kena puasa 3 hari juga pada terlepas musim haji tu. Lepas ada tasyrik ke apa, dia puasa 3 hari. Kira qada lah, okey tu nah. Dan dia pula puasa 7 hari kapur dia nah. Secara sah gitu dah. Okey, apabila ada pun 7 hari waktu wajibnya apabila pulang ke tanah airnya. Tu dah. Kalau dia puasa di pertengahan jalan, dia saya tidak sah mengikut pendapat yang sah. Ada pendapat kata tengah jalan dia puasa tak sah. Ibnu Qudamah dalam Mughni berkata, ditanya Imam Ahmad adakah boleh berpuasa dalam perjalanan ataukah di Mekah? Jawabnya mengikut kehendaknya. Ini juga pendapat Abu Hanifah dan Malik. Pendapat baik ulama mazhab Maliki dan Hambali, perjalanan dia puasa lah. Jika dia tidak puasa 3 hari hingga pulang, wajib dia memisahkan antara 3 hari dengan 7 hari dengan berbuka. Biar ada beza lah 3 hari tu dah. Bukan straight jadi 10 hari dah. 3 hari tu biar pisah. Ada makan-makan, 7 hari pula ada hari tak puasa, tapi 7 hari pula baru puasa pula dah. 7 hari lepas tu puasa 7 hari pula dah. Dengan ada waktu berbuka. 3 hari dengan 7 hari dengan berbuka 4 hari. Buka biar 4 hari buka dikata dah. Bukan buka sehari, 4 hari buka dah. Bukan dia kendaki di sini mesti berbuka tapi tidak berpuasa maksudnya dah. Maksud tak berpuasa 4 hari dan harus musafir mengikut adat yang wajib. Boleh. Boleh lah. So, kalau dia keedah dia berapa 4 hari tu sebagai saudara dia ni, pisahkan antara dia di 3 hari tu musafir ni lebih 4 hari dah. Kira gitulah dah. Adat dia 4 hari tu kira musafir paling kurang. Jadi dia kira 4 hari tu dia kira musafir dah. Dan kira tu dah jarak 3 hari. 4 hari tak buka, tak makan. Buka puasa maksudnya makan kawah. 7 hari lepas tu pula puasa dah gitu. Inilah pendapat yang sah. Di sisi mazhab Hambali tidak wajib dipisah-pisahkannya dah. Asal mengikut mazhab kita ni, mazhab Hambali tak wajib pisah. Sunat berterusan pada puasa 3 hari nah. Jika di ihram sebelum hari ke-6, kalau tidak maka wajiblah berturut-turut kerana sempit masa sebelum berwukuf. Tapi kalau ni kalau yang awal lah dak. Boleh dah jarak 1 2 3 4 5 6 dah. Asal kena tu cukup 3 hari dah. Tapi kalau sutut dah 5 6 7 dia kena straight lah. Apabila tiada hadiu disunatkan puasa 3 hari atau 7 hari, kemudian adanya hadiu atau jadi
ketika itu tidak wajib hadiah, bahkan dia boleh meneruskan puasa tapi sunat kembali kepada hadiah dia. Hadiah ni binatang tersembelih lah, binatang an'am ternakan yang hendak disembelih. Jadi kalau tak ada binatang sembelih juga, puasa dah 3 hari 7 hari tu lah. Tiba ada dah. Dia tiba ada, maka dia boleh. Tidak wajib lah untuk sembelih tu, tapi dia boleh lagi lah sunat ni teruskan lah. Okey, perkara kedua dah. Meninggalkan perkara tidak diizinkan, iaitu meninggalkan ihram daripada miqat. Tepat sepatutnya tinggal lepas lah. Atau melontar, tinggal melontar. Atau menghimpunkan malam dan siang, ataupun menghimpunkan malam dan siang dengan berwukuf di Arafah. Maudid Arafah ni Zuhur sampai ke Maghrib malam tu dah, baru pergi beli kek dah. Barulah kita kira cukup malam. Tak kata sampai malam, dia kira tak cukup dah. Dia tinggal perkara wajib lah kita kata nak. Walaupun berwukuf tu sah dah lah. Atau mabit di Musdalifah, tinggal mabit bermalam di Musdalifah, atau di Mina, bermabit di Mina, atau tawaf wada' yang tinggal dah. Maka tu benda tu meninggal perkara yang mesti buat lah, tak wajib. Dua yang pertama daripada 6 ini dia meninggalkan ihram di miqat dan meninggalkan melontar tu. Daripada 6 ini ulama sepakat bahawa wajib bagi kedua-duanya. Wajib kena dam lah. Wajib kedua-duanya. Ihram di miqat dan melontar. 4 yang lain khilaf pada wajibnya. Gapo? Menghimpunkan manusia berwukuf Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina dan tawaf wada' tu khilaf. Maksudnya ada khilaf, ada kata wajib, ada kata tak. Yang rajih bahawa pertama dari 4 ini wajib. Bahawa yang pertama dari 4 ini wajib dan sunat. Atau sunat, sedangkan yang 3 baki hukumnya wajib. Jadi hak mula, hak wajib atau sunat ni menghimpunkan mana anda siang dengan berwukuf Arafah tu, ikut mazhab kita sunat lah dah, tak wajib dah. Tapi hak wajib tu hak lain lah, mabit di Musdalifah wajib, mabit di Mina wajib, tawaf wada' tu wajib lah, gitulah. Habis itu dah. Siapa yang meninggalkan perkara wajib daripada ini mesti dikenakan dam kambing atau ke atas. Kambing dan lembu dan seterusnya lah. Luta boleh lah. Jika lemah mengikut pendapat asal, ia seperti tamatuk juga lah. Puasa 3 hari pada musim haji dan 7 hari apabila pulang ke tanah air. Tidak mungkin dapat digambarkan hal tersebut kecuali dengan meninggalkan ihram pada miqat lah. Tinggal hari kita dah ada, tinggal di miqat lepas tu lah. Mungkin kena gini lah. Ada pendapat lemah boleh memiliki kambing tanpa dirham dari segi makanan, kemudian bersedekah dengannya. Siapa yang lemah daripada memberi makanan hendaklah diperpuasa bagi setiap cupak sehari. Ini pendapat yang lemah lah, kalau nak ganti pada puasa tu 11 hari dah. Yang ketiga, meninggalkan tawaf ifadah atau sa'i atau bersyukur. Ini tidak bermaksud daripada jubran paksaan dan telah luput selagi hayat dikandung badangan. Hal ini telah diterangkan pada akhir bab 3 rasanya. Jadi qada lah, yang kena qada dengan segera lah. Kalau tinggal tawaf ifadah, tinggal sa'i atau bersyukur. Bahagian kedua dah, meninggalkan luput dengan haji, iaitu wukuf di Arafah, tinggal Arafah, wukuf Arafah. Siapa yang terlepas wukuf di Arafah, dia mesti dikenakan dam seperti dam tamatuk pada semua hukum-hukumnya terdahulu. Macam dam tamatuk, ketinggal wukuf di Arafah, dia mesti bertahalul dengan amalan umrah, iaitu tawaf, sa'i dan bercukur. Iaitu dengan segera secara ittifaq lah, tahalul cepat-cepat dengan amalan umrah, tukar jadi amalan umrah lah. Pada gambarannya saja bukan hukum ini kerana dinamakan umrah luput, dan wajib dia niat tahalul ketika setiap melakukan amalannya, iaitu tawaf, sa'i dan bercukur. Kira nak sudah taat, itulah wukuf lepas dah, biar jadi umrah saja dah, nak lepas umrah dengan syarat dia tidak melakukan sa'i selepas tawaf qudum lah. Tetapi dia tidak dikira umrah. Inilah juga pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, sedangkan mengikut pendapat Abu Yusuf dan Ahmad dan pendapat yang asal bertukar menjadi umrah yang memadai daripada umrah yang lain. Ada kata buat macam umrah tapi tidak jadi umrah. Dia mesti qada hajinya, sama ada dia berihram dengan haji yang wajib atau sunat sekalipun, dia kena qada kalau dia buat 3 wukuf di Arafah. Inilah juga pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, kecuali di sisi Abu Hanifah dan juga muridnya Muhammad tidak dikenakan dam.
Ini pendapat masalah Maliki dah. Masalah kita dia nadam lah. Nah, kira dah haji sunat atau tidak, kalau tinggal bukan Arafah kena qada segera lah. Wajib qada segera pada tahun hadapan mengikut pendapat yang sahih. Dengan segera pada tahun hadapan. Maka tidak harus dia takhirkannya tanpa uzur. Sama ada ini semua luput dengan sebab uzur, seperti tidur, lupa, tersesat daripada jalan dan selainnya. Tak kira lah. Tak kira dia sebab uzur. Dia tinggal tu bukan apa buka Arafah sebab dia accident, tidur, lupa, tersesat jalan dan sebagainya. Tak ada hukum. Atau tanpa uzur. Tanpa uzur ke ada uzur sana ni sengaja. Tapi kedua-duanya khilaf pada dosanya. Bezanya dosa. Hak tu tak dosa dah, tak sengaja. Tapi kena qada segera dah. Pada pek waktu lalu. Orang ni pula khilaf berdosa lah. Kerana dia ni cuai. Maka dia berdosa bagi yang uzur dan berdosa yang lain. Tiada berdosa bagi uzur dan berdosa bagi yang tak uzur lah. Dah. Kalau tidur lupa sesak jalan tu panggil ada uzur lah gitu. Semuanya kena qada, tapi uzur ni tidak dosa lah gitu dah. Adapun yang melakukan fasal perbuatan yang haram seperti yang bercukur rambutnya, tadi meninggalkan perkara wajib atau perukun. Orang ni meninggal melakukan perbuatan yang haram pula. Siapa yang bercukur rambut? Potong kuku dah. Pengarang mula menjelaskan yang wajib dikenakan takhir dan takdir lah. Maksudnya bukan takdir ini boleh pilih lah takhir. Sebenarnya tartib dan takdir. Ni takhir dan takdir lah. Maksudnya boleh pilih. Memakai pakaian berjahit bendahara dah. Memakai wangi, menutup kepala, melumur minyak pada rambut atau janggutnya, atau bernikmatan dengan isteri sehingga setubuh dengan syahwat. Wajib dia sembelih seekor kambing atau memberi makan kepada orang miskin. Gitu dah. Termasuk fakir. Inilah disyaratkan dalam Al-Bin Al-Bukhari. Ini berdasarkan firman Allah SWT. Kata kena. Habislah ni orang miskin. Setiap setengah ganta atau puasa 3 hari lah. Setiap setengah ganta atau puasa 3 hari lah. Dan dia diberi pilihan antara 3 denda tersebut. Ini takhir lah, boleh pilih. Termasuk ini berdasarkan firman Allah SWT. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maksudnya maka siapa yang di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya dan ia mencukur rambutnya, maka hendaklah membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Tu cerita dia. Jadi ada pilihan lah. Pertama yang kata apa? Hendaklah bayar fidyah ataupun puasa atau sedekah atau sembelih dam, gitulah. Ada pilihan ada. Adapun jima' maka wajib dikenakan seekor unta lah. Jadi ini secara tertib dan takdir pula kerana ia merosakkan haji dah. Okey, lepas tu jika tiada hendaklah dinilai dengan harga unta mengikut nilai dirham yang dibeli makanan. Atau mata wang tempat atau negara tersebut seperti riyal pada masa kini lah. Kira harga unta dengan harga riyal dah. Jadi beli makanan dan bersedekah dengannya. Jika tiada, dia hendaklah berpuasa sehari bagi setiap cukup. Adapun beruang yang diharamkan oleh orang yang berihram haji atau berada di tanah haram, maka wajib dikenakan seumpamanya binatang beruang yang seumpamanya dah. Iaitu hampir sama, bukanlah setepat-tepatnya daripada binatang ternakan. Wajib bagi beruang unta seekor unta. Kedalia dan lembu liar dengan lembu dah. Dabak dengan kibas. Kijan dengan kambing dah. Arnak dengan anak kambing dah. Dot dengan anak kambing, yarbuk dengan anak kambing berumur 4 bulan. Gitulah. Ini binatang yang ma'ruf dikenali di tanah Arab lah kalau dabak nah. Ini binatang yang ma'ruf dikenali di tanah Arab. Itu yang dilahirkan usianya belum sampai setahun. Itu anak kambing jantan. Dot dengan anak kambing, yarbuk dengan anak kambing berumur 4 bulan. Iaitu anak kambing betina dikenali sebagai dengan jafrah. Itulah binatang-binatang yang bandingnya untuk bayar dam. Selain daripada yang disebutkan tadi, jika ada hukumnya berdasarkan nilai yang 2 orang yang adil daripada salah, maka kita amalkannya. Jika tiada, kita kembali pada pendapat 2 orang yang adil bagi mengetahui hal ini. Mereka punya kemahiran dalam bidang perbandingan. Banding mana?
sesuai dah. Nak kalau dia bau binatang ni berapa kena bayar, nilai dia berapa, ataupun ambil binatang korban tu, binatang tu sebagai ganti kepada binatang beruai dia. Jika yang membunuh binatang beruai oleh sebab-sebab seorang yang adil, sedangkan dia lakukan dalam keadaan tersilap atau terpaksa, maka harus mengikut pendapat yang sah. Jika pembunuhannya secara melampau, tidak haruskan dia dikira fasik, jahatlah. Justru tidak diterima hukumnya dah. Bukan untuk diri sendiri dan orang lain, ini kerana kefasikannya. Adapun jenis burung merpati dan setiap yang meneguk air tanpa hisap wajib dengan seekor kambing. Ialah kebesaran berganti. Ini berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh para sahabat. Hal ini juga pendapat Imam Ahmad mengikut Imam Malik. Jika seorang dalam ihram membunuh burung merpati sedangkan ianya di tanah halal, maka dikenakan nilaiannya. Sebaliknya jika pembunuhan burung merpati dilakukan di tanah haram, maka hukumnya dikenakan dam seekor kambing. Sedangkan pendapat Abu Hanifah dikenakan nilaiannya saja. Lebah pula nak bayar nilai ke? Bayar macam kambing sungguh gitu dah. Yang lebih besar daripada merpati atau seumpamanya mengikut pendapat yang asal, dia mengambil hukumnya yang lebih besar lagi. Indah ditarjihkan di sini. Tapi Imam Nawawi dalam Majmu' berpendapat seperti Imam Rafi'i tentang wajib penilaiannya seperti burung merpati atau lebih besar daripada itu. Inilah juga pendapat yang muktamad seperti disebut dalam Hasyiah. Di mana? Ada 4 beri. Apa yang kita giskan? Apa yang lebih kecil daripada dikenakannya bagi nilaian lah. Kalau kecil, kena bandingkan dah. Begitu juga yang tiada seumpamanya daripada burung belalang, telur burung, susu binatang dan sebahagian anggotanya. Semua itu berdasarkan pada nilaian. Jika dua orang yang adil menghukumnya bahawa dia tiada seumpamanya dan yang lain menganggap dia ada seumpamanya, hendaklah dipakai yang menganggap ada seumpamanya. Wajib pada kecil sama kecil, yang besar sama besar, yang sihat dengan sihat, yang sakit dengan sakit, yang sejahtera dengan sejahtera, yang cacat dengan cacat, jenisnya sebagai aib cacatnya. Biar samalah, negatif biar samalah. Apabila dia khilaf seperti buta dan jarak kena kurap, maka tidaklah mengapa dah. Kalau dia fidyahkan yang rendah dengan yang baik mutunya, ia adalah afdal. Jika dia fidyahkan yang buta satu mata dengan buta yang lain, hukumnya harus mengikut pendapat yang sah. Begitu juga dia fidyahkan jantan dengan betina, hukumnya harus mengikut pendapat yang sah. Ini juga atas baliknya lah boleh. Lepas ni lah fara'u dah. Kita bicara masalah cabai dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.